Rakaman Tanyalah Ustaz TV3 di studio Seri Pentas di Petaling Jaya baru sampai tadi, petang tadi, dan bolehlah masa yang ada malam ni untuk kita berkongsi sikit sebanyak untuk menyambung kitab yang kita duk mengaji, Petunjuk Nabawi bagi Hati. Dan sebelum tu kita semakin hampir dengan tanggal 31 Ogos, iaitu Hari Kemerdekaan Negara. Kita sedia maklum bahawa kemerdekaan negara itu adalah suatu kenikmatan daripada penjajahan British. Bukan baru, lama dah. Sejak daripada zaman dijajah oleh Portugis 1511, Alfonso de Albuquerque. Kemudian dijajah pula oleh Belanda. Kemudian dijajah pula oleh Inggeris. Kemudian Jepun pula mari tak lama. Sambung pula British. Ratusan tahun negara kita dijajah. Bila kita merdeka, suatu nikmat. Akan tetapi kemerdekaan di dalam Islam berlaku pada setiap masa dituntut untuk kita merdekakan diri kita daripada belenggu kejahilan, daripada belenggu kebodohan, daripada belenggu kejahatan maksiat, daripada belenggu hasutan yang datang daripada iblis dan syaitan. Sehingga bila? Sehingga ke hari kiamat. Sebab itulah kita perlu memahami maksud kemerdekaan. Dalam bahasa Arab disebut istiqlal, disebut hurriyah. Orang putih kata independence. Perlunya kita membebaskan diri kita daripada sesuatu yang membelenggu. Dan ini memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Sebab itu mukadimah tadi itu di antara ayat yang boleh kita letakkan maksud kemerdekaan yang sebenar, yang Allah menyatakan tunjikum min azabin alim. Kemerdekaan yang sebenar itu ialah kamu dapat membebaskan diri kamu daripada azab seksaan api neraka. Ini yang mutlak. Bila tanya semua orang apa yang kita nak di akhirat nanti, iaitu aku nak seboleh-boleh aku tak mau diseksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku nak bebas daripada seksaan api neraka. Kenapa? Kerana kita tahu hidup ini kita tak dapat lari, tak dapat tidak. Terpaksa menempuh berbagai-bagai dugaan ujian, yang mana kadang-kadang kita tewas, kadang-kadang kita terjerumus, kadang-kadang kita jatuh. Walaupun jatuh, kita bangun balik, kita usaha lagi, tapi jatuh lagi. Maka jangan kita give up, jangan surrender. Kita bangun balik, wake up. Kenapa? Itu resam kehidupan, yang mana kita tak boleh kata selepas aku ni jadi orang yang dah berhijrah, maka aku ni boleh jalan terus untuk menuju ke syurga Allah, menuju ke syurga Allah. Betul, kita punya harapan kita begitu, matlamat kita begitu. Tetapi halangan-halangan tetap berada di hadapan kiri dan kanan, yang mana ini adalah suatu kelazatan. Bila mana ada halangan, maka itulah ujian yang sebenar untuk kita, sama ada berjaya ataupun tidak pengakhiran apa yang kita lakukan tadi. Ini disebut sebagai suatu hurriyah, istiqlal. Bila mana waktu Sayyidina Umar Al-Khattab menghantar seorang panglima perangnya yang bernama Rabi'i bin Amir, waktu nak berlaku peperangan Qadisiyah pada tahun yang ke-15 Hijri, maka Sayyidina Umar
Dia hantar satu orang yang hebat, Rabi'i bin Amir. Kamu pergi ke Parsi dan kamu berjumpa di istana satu orang yang namanya Panglima Rostam. Kamu pergi ke sana. Baik, sampailah Rabi'i bin Amir di istana Panglima Rostam. Lalu ditanya oleh Rostam tadi, apa tujuan kamu datang ke sini? Dan siapa yang menghantar kamu ke sini, wahai manusia? Lalu dijawab oleh Rabi'i bin Amir, Allahu ta'athana. Yang menghantar aku ke sini, kemari, ialah Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa tujuan? Kata Rabi'i bin Amir, linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Yang pertama sekali, kata Rabi'i bin Amir, aku datang ke sini tujuan untuk membebaskan, memerdekakan kamu semua daripada menyembah sesama manusia, maka sembahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama sekali, kata Rabi'i bin Amir. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, kamu tahu tak haqullahi ala ibadihi? Apa hak Allah terhadap satu orang hamba-Nya? Sahabat pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka Nabi pun menjawab, Nabi kata, haqullahi ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyrik bihi syai'a. Hak Allah terhadap satu orang hamba, hendaklah hamba itu mengabdikan hanya dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada masa yang sama, wala yusyrik bihi syai'ah. Jangan kamu melakukan syirik, penyungutuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut hak Allah terhadap satu orang hamba. Inilah tujuan Rabi'i bin Amir datang ke Parsi. Yang pertama sekali, nak memerdekakan. Dalam erti maksud kemerdekaan itu ialah tidak lain tidak bukan pembebasan akidah yang selama ni puak-puak kafir yang syirik kepada Allah, mereka anggap bahawa Tuhan mereka, segala patung-patung berhala yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang sebenar. Jadi Rabi'i bin Amir nak memerdekakan perkara pengabdian diri, bukan kepada manusia, tetapi yang sebenarnya kepada Allah. Maka apa juga perundangan, peraturan hidup, panduan yang datang daripada Quran, maka itulah daripada Allah yang perlu kita ambil. Take the first place. Maknanya kita kena merdekakan. Kalau negara Islam yang belum lagi melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, perundangan Islam yang sebenar, maka kalau kita ambil kemerdekaan itu, ambillah acuan daripada Allah. Ini bukan satu yang mudah, tuan-tuan. Nak melaksanakan hukum Allah di dalam sesebuah negara Islam, berbagai-bagai halangan, kekangan, rintangan. Tapi tak boleh kita kata kita tak boleh buat. Sampai bila kita tak boleh buat? Usaha ke arah tersebut mesti ada dan berterusan, walaupun halangan ada. RUU 355. Maka walaupun tak boleh buat lagi, cuba usaha lagi sampai kepada satu peringkat, bukan takat RUU 355, hukum yang disebut hukum hudud, hukum qisas dan seumpama dengannya. Kalau sekiranya kita boleh lakukan dan laksanakan Allah, kemerdekaan yang sebenar kita dapat, kita kecapi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kena usaha. Ya, sebab kita tak mau undang-undang manusia ni dipuja kalau sekiranya masih lagi dengan perlembagaan load rate umpamanya. Ya, daripada undang-undang yang diasaskan oleh puak British yang menjajah ratusan tahun, kita tak boleh lagi hari ini masih lagi bergantung kepada British, masih lagi kita berpaut
ataupun tiru ambil apa yang dibawa oleh penjajah yang sekian lama. Itu yang disebut oleh Abdul Qadir Audah. Sesungguhnya penjajah sudah keluar, tetapi mereka meninggalkan kesan penjajahan yang kita tak dapat keluarkan lagi di dalam kehidupan di dalam negara. Mereka dah tak ada dah, penjajah dah keluar, tapi kesan penjajahan kita terpaksa ikut dan kita terpaksa tunduk hari ini. Persoalan sampai bila? Kemerdekaan kita sudah lebih daripada 60 tahun. Maka kita dituntut supaya cari jalan. Kenapa? Allah akan tanya, usaha kamu setakat mana? Kejayaan tu tak apa, tak berjaya tak apa, tetapi usaha kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita dengar cerita bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim di Urfah. Urfah ni di mana? Sempadan Turki, Iraq dengan Syria. Saya dah pergi dah. Yang baru ni, hantar bantuan misi kemanusiaan. Itu tempat Nabi Allah Ibrahim. Nak dibakar, dilempar Nabi Allah Ibrahim oleh Raja Namrud. Tapi akhirnya dengan kuasa Allah, kehendak Allah, tak berlaku. Api itu jadi sejuk dan selamat Nabi Allah Ibrahim. Lalu burung, makhluk Allah pada waktu itu melihat bagaimana kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim Khalil. Walladzina takhaduna Ibrahim khalila. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim waktu itu nak dibakar. Makhluk Allah ni masuk burung. Tengok macam tu, usaha burung nak cari air untuk memadamkan api, diletakkan di paruh. Apa yang dapat? Bukan pilih bomba, tuan-tuan. Paruh burung, air yang dibawa oleh burung. Logik akal kita kata, bolehkah, mampukah memadam api, unggunan api yang dibakar oleh Namrud? Pada waktu itu berkobar-kobar untuk membakar Nabi Allah Ibrahim. Burung kata, kami bukan melihat kepada kesan daripada air yang kami bawa di paruh, tetapi setidak-tidaknya kami makhluk Allah, tidak disoal mengapa kamu biarkan kekasih Allah Khalil, yakni Nabi Allah Ibrahim, dibunuh dengan keadaan yang begitu dahsyat, nak dibakarnya oleh Namrud. Nampak? Burung menyebut, tak apa, walaupun kalau ikut logik akal ni takkan boleh padam api dengan air di paruh, tapi disebabkan kami takut Allah akan soal kami makhluk yang melihat kekasih Allah, yang melihat kesayangan Allah, nak dibakar oleh Raja Namrud. Ertinya apa dia tadi? Allah nak melihat sejauh mana usaha kita nak memerdekakan negara, bukan setakat penjajah keluar daripada negara, tetapi nak melihat segala intisari, intipati yang ada di dalam Islam, termasuk kenegaraan. Maka pihak pemerintah, penguasa perlu mencari jalan dan terus berusaha untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, segala perundangan Allah yang ada dalam Quran. Bila mana Quran diambil sebagai take the first place, dan hadis ambil sebagai take the second place, kedua-duanya menjadi rujukan, reference. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila kamu berselisih, bila kamu berbalah, kata Allah, maka hendaklah kamu cari jalan. Apa dia jalan yang boleh dapat penyelesaian? Solusinya ialah Quran, kata Allah. Disebut dalam Quran. Dan yang keduanya adalah Nabi, iaitu Al-Hadith. Ini yang dibawa oleh Rabi' bin Amir untuk menyatakan bahawa seorang yang beriman, maka hendaklah mereka tinggalkan penyembahan sesama manusia. Tinggalkan hukum yang dibikin, yang dibuat oleh manusia. Tinggalkan segala jenis-jenis peraturan hidup yang dibuat oleh manusia. Maka tinggalkan sistem ekonomi yang berasaskan kepada ribawiyah, umpama contoh. Kemudian tinggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Barulah kita nampak yang disebut kemerdekaan yang sebenar. Itu satu. Yang kedua, kata Rabi' bin Amir, kami
kata Rabi'ah bin Amir, datang ke sini, wa min juril adyan ila al-adl Islam. Kami nak keluarkan hampa semua, kamu semua daripada keganasan agama, maka pergilah kepada keadilan Islam. Agama yang adil, yang meletakkan suatu pada tempat. Ini disebut. Sebab dalam Islam ni tuan-tuan, agama yang cukup adil. Kita suka tak suka, Islam tu memberi keadilan. Ini kecoh lah sehari dua ni. Sebab satu orang lelaki, abang Tesla, ni abang Tesla punya isu ni, dia duk kahwin dua orang. Maknanya kahwin seorang, kemudian dia menikah lagi seorang. Semua orang nak cakap, terutama wanita-wanita lah. Ai memanglah, oi pantang tok nenek bila sebut poligami ni. Tapi bila fikir-fikir balik, tadi saya dengan Da'i Hadari tadi, ya, apa namanya, DJ Radio Zayan, sajalah sembang lepas habis rakaman tadi di TV3. Ustaz, nampaknya sehari dua ni isu poligami berat ni, ya, abang Tesla punya hal habis. Isteri-isteri pun dah takut, katanya dah takut nak berdoa dengan suami. Pula dah takut suami berdoa bahasa Arab, minta permudahkan untuk menikah seorang lagi. Sudah, duk bini belakang, duk amin-amin. Jadi ada bini-bini dah tak berani nak semayang dengan suami dia. Itu pun jadi haru biru, tuan-tuan. Allah. Ada yang isteri kata, tak apalah abang semayang dulu, saya semayang seorang. Pula dah. Ini nak cerita, tuan-tuan ni. Kita tak boleh menentang. Hukum tetap hukum. Kan, bila disebut fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulathu wa ruba' fa in khiftu alla ta'dilu fawahidah. Itu cerita kahwin yang diharuskan sehingga 4 orang. Tapi sampai peringkat tak faham hukum, satu, yang kedua sanggup mencela apa yang disebut di dalam Quran dan juga hadis, dan Nabi beramal dengannya. Kita takut apa yang kita tak setuju, disagree dengan apa yang disebut oleh abang Tesla, tempias. Apa yang kita takut, khawatir, akidah. Yang ni kita takut, ibu-ibu sekalian. Kita tak setuju, tak apa. Maksud kita tak nak, tak apalah. Saya tak ada masalah. Saya boleh terima poligami, cuma jangan suami saya sudah. Yang tu pun dia juga, kata isteri. Yalah, memanglah semua isteri begitu, ya. Tapi ada satu orang artis menyatakan bahawa kalau dia sayang pada isteri dia, kenapa dia nak poligami? Ini takut, khawatir, tergelincir, kata orang Kedah, tergelincir, derail, tergelincir akidah. Jangan kita kontradiksi dengan hukum Allah. Soal orang nak poligami tak apa. Kalau kita tak mau suami kita, tapi jangan kita lawan. Sembang dengan Da'i Hadari tadi, itulah di akhir zaman ni, sebab orang ramai jauh daripada masjid, tinggalkan masjid. Jadi bagaimana mereka nak mendapat suatu knowledge, ilmu daripada Quran dan hadis? Kalau ini yang berlaku di akhir zaman, kita khawatir bukan setakat hal yang berkaitan hukum poligami, bahkan hukum-hukum Allah yang lain pun mereka tak rasa takut untuk lawan, termasuk hudud. Sebab mereka tak mengaji, mereka tak didedahkan. Kerana itu Imam Bukhari, dia tak mau dia pergi cari orang untuk menyampaikan ilmu. Dia kata ilmu itu sama ada kita mencari ataupun ilmu itu dicari. Imam Bukhari, pendirian dia, ilmu perlu dicari. Maknanya ilmu itu bukan mendatangi tetapi didatangi. Dengan sebab itu dia tak mau pergi ceramah kuliah di istana. Dia tak mau menerima jemputan raja-raja di istana untuk mengajar ilmu. Apa yang berlaku akhirnya terhadap Imam Bukhari, tuan-tuan? Akhirnya Imam Bukhari meninggal dunia dan dihalau daripada negeri dia, Bukhara. Cuba bayangkan,
Tak diterima mayat dia untuk ditanam di tempat lahirnya. Punya dahsyat. Disebabkan kenapa? Penderian dia. Ilmu ni kita kena cari. Bukan kita nak kena ilmu tu datang pada kita. Ini bukan prinsip bagi orang yang nak menjadi satu orang yang berilmu. Jadi ertinya balik tadi. Bila keadaan ini berlaku di akhir zaman, orang tak mau mengaji, orang tak mau belajar, mereka akan protes apa sahaja. Dan yang kita khawatir, takut tadi, akidah ni boleh tergelincir. Bila tidak kita faham agama, lalu mudah kita seolah macam mencaci agama itu sendiri. Ini yang berlaku. Saya bukan nak highlightkan poligami yang disebut tu. Soal orang nak poligami tu tak apa, masing-masing. Tapi jangan sampai peringkat kita menyindir, memerli hukum Islam, menyindir hukum Islam. Ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, soal setuju tak setuju itu cerita yang kita rasa tak mau, kita tak apa, kita kata suami abang, cukuplah saya ni dah, cukup dah apa yang tak cukup, tak usahlah kahwin menikah seorang lagi. Tapi jangan sampai, apa perlunya poligami kalau sayangkan pada isteri yang saya ni sebagai orang yang mula dah. Sebab Nabi berpoligami, maka kalau siapa yang berpoligami, maka kita tak boleh kata dia ni satu orang yang telah durhaka pada Allah. Mana boleh? Oh, dia ni satu orang yang telah kontra dengan hukum syarak. Tak. Kecuali ketidakmampuan. Sebab itu Allah menyebut Allah kata, bila kita tadi kahwin masna wa thulathu wa ruba', 2, 3 dan 4, fa in khiftu alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak boleh berlaku adil, maka fawahidah, maka menikahlah seorang. Habis. Jadi artinya di akhir zaman ni berbagai-bagai yang kita nampak, kejahilan demi kejahilan yang terang-terang yang berlaku di dalam masyarakat. Sebab itu Rabi' bin Amir mengambil suatu panduan bahawa Islam ini adalah agama yang adil, agama yang tak ada pada agama yang lain. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam yang paling tinggi dan tidak boleh ada persaingan. Maksud tidak ada yang boleh challenge ataupun yang boleh menyaingi agama Islam yang syumul. Udkhulu fis-silmi kafah, kata Allah. Udkhulu fis-silmi kafah. Kita masuk ke dalam Islam ni kafah, menyeluruh. Kalau kita betul-betul faham dengan Islam, inilah kemerdekaan yang dibawa oleh Rabi' bin Amir pada waktu itu nak berlakunya peperangan Qadisiyah. Ini di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka jelas kita nak fahami bahawa kemerdekaan itu suatu kenikmatan. Allah menyebut yang kita selalu baca surah Al-Fath. Allah memulakan idza jaa, apa dia Allah kata? Idza, apa nama surah Al-Fath? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan daripada Allah, wal fath, dan kemenangan. Wal fath, kejayaan. Ini berlaku sewaktu bila Nabi comeback, iaitu pembukaan kota Mekah pada waktu itu, pada tahun yang ke-8 Hijri. Dan Nabi pada waktu itu berjaya ke Mekah dan meyakinkan orang-orang Mekah tentang Islam. Lalu kata Allah, kamu tengok, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat bagaimana berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Pada waktu itu Sufyan bin Harb memeluk Islam, Khalid ibn Walid yang lewat masuk Islam pada waktu itu dalam peristiwa Fathul Makki, memeluk Islam. Satu bentuk kemerdekaan yang Nabi dapat sepuas-puasnya pada waktu tersebut. Kemudian ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka lewat Islam, tetapi bila mereka memeluk Islam pada waktu itu, semuanya menjadi insan yang hebat bila mereka berada di dalam Islam. Dan pembukaan kota Mekah itu berlaku, Allah menyatakan
kemerdekaan yang disambut itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kamu bertasbih, bertahmid, mengucap alhamdulillah dengan rasa syukur, dan wastaghfir, hendaklah kamu memohon keampunan kepada Allah. Yang inilah yang kita harap-harapkan sambutan kemerdekaan kita pada tahun ni, tuan-tuan, dengan penuh kesedaran atas nikmat yang Allah berikan. Negara kita, negara yang tidak lagi dijajah oleh musuh. Negara kita hari ini, di mana-mana nampak mudah kita nak pergi ke masjid. Tak seperti mana tuan-tuan tengok di Palestin. Berapa lama sudah dijajah. Bila mana berlaku Nakbah Palestin, musibah yang berlaku di negara Palestin, sampai ke hari ini, maka Palestin tidak dapat kemerdekaan yang sebenar daripada puak Zionis Yahudi laknatullah. Kita tak sanggup, tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana negara Palestin dijajah oleh puak Yahudi. Penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, derita. Nak kerja susah, bahkan nak makan sesuap nasi, nak mencari rezeki pun payah. Dengan ujian yang Allah bagi. Tembakan, kematian di merata tempat di Palestin. Puak-puak Yahudi ni tak ada belas kasih dengan orang Islam. Apa yang mereka tahu, rakus. Setelah mana mereka menjajah bumi Palestin dengan kejam dan zalim. Kita tak mau seperti mana yang berlaku di Palestin. Bahkan kebanyakan di negara Islam, walaupun pemerintahannya oleh orang Islam, penguasanya, pemimpinnya, hakikat yang sebenar, kita belum lagi dapat membebaskan negara Islam daripada bentuk-bentuk penjajahan yang dibuat oleh puak-puak musuh Islam. Sebagaimana Nabi sebut di dalam sebuah hadis, Nabi kata, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idzin, qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayli wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Nabi kata kepada sahabat, zaman aku hidup, zaman nak berlaku apa yang aku nak cerita ni, wahai sahabat, tak lama lagi, dekatlah. Pada waktu itu Nabi kata, seluruh dunia akan mengerumuni di mana sahaja ada negara Islam dan umat Islam. Dan perumpamaan, analogi yang Nabi buat, macam makanan yang telah tersedia di hadapan. Tak sabar mereka nak ambil, nak makan tadi, nak berdarah bahasa kita ni. Dan pada waktu itu sahabat bertanya, adakah sebab mereka berani dengan Islam, mereka nak bunuh orang Islam, mereka nak jajah orang di negara Islam, disebabkan jumlah bilangan qalil, wa min qillatin yauma idzin, pada waktu yauma idzin nanti qalil, umat Islam tu kuantiti bilangan sikit. Lalu Nabi jawab, qala bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu nak tahu wahai sahabat, waktu itu umat Islam katsir, ramai. Hari ini 2 bilion seluruh dunia orang Islam. Yahudi sekitar 50 juta seluruh dunia. Tapi Nabi kata, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayli. Ramai pun Nabi kata kualiti seumpama buih-buih yang timbul pada waktu banjir. Dipegang, disentuh, pecah. Dipegang, disentuh, pecah. Dari sudut kualiti, kuantiti Masya Allah hebat. Kuantiti, tuan-tuan, pergi mana-mana negara Eropah di barat, yang puak-puak Sweden, puak Swedish, mereka punya, kita panggil apa dia, umat mereka ni, yang cukup dengki, iri hati dengan Islam. Sebab perkembangan Islam di Sweden, tuan-tuan, cukup hebat. Dia berjiran dengan Denmark. Di Denmark pun, yang saya pergi di Copenhagen, orang Islam Masya Allah hebat. Di airport Copenhagen, tuan-tuan, tengok bertudung ni, tu kata umat Islam. Jadi mereka iri hati. Ada Islamic Center di Lund, Sweden. Ada Islamic Center yang berada di Stockholm. Masjid yang mereka beli daripada tapak museum, convert jadi masjid. Bayangkan satu kali Jumaat yang hadir solat Jumaat di Masjid Stockholm, 20,000 tak kurang, tuan-tuan.
Sama ada semayang solat Jumaat ataupun solat hari raya. 20,000 tak kurang. Padat. Imamnya muda, Bilal pun muda. AJK komiti hak yang uruskan masjid di sana orang-orang muda. Jadi mereka dah khawatir satu perkembangan Islam yang menarik, very beautiful Islam in Europe now. Kerana itu mereka nak hina Islam dan nak menggambarkan agama Islam ni zalim, agama Islam ni kejam. Tu yang jadi isu sehari dua ni, bila Perdana Menteri kita mengislamkan satu orang Hindu di Kelang. Ada suara-suara yang menyatakan bahawa tak patut ni Perdana Menteri kita duk islamkan satu orang Hindu India, mengguris hati orang bukan Islam pula dah. Nak cerita tuan-tuan, dah mula dah ada suara-suara yang bukan Islam berani menyatakan bantahan. Tak patut ni Prime Minister mengislamkan satu orang yang bukan Islam. Lah, apa masalah? Bukan paksaan. Dia nak memeluk Islam, siapa-siapa pun. Ini keadaan yang berlaku tuan-tuan. Kita khawatir, takut Islamofobia yang hari ini seluruh dunia, bukan kata di Europe je, di seluruh dunia hari ini dia dah mula berjangkit. Mereka iri hati dengan Islam, dah mula cemburu dengan kejayaan Islam, sebab orang dah faham dengan Islam. Orang tengok Islam ni, orang tahu agama yang betul, yang benar. Tapi jiwa insan manusia yang tak memahami Islam, ataupun dalam erti kata mereka ni memusuhi Islam mungkin, mereka bertindak suara-suara ketidakpuashatian dan seumpama dengannya. Ini Nabi sebut ni. Seluruh dunia hari ini mereka iri hati, cemburu cukup dengan Islam. Cuma kita tadi lemah. Kuantiti banyak akan tetapi kualiti. Lalu kata Nabi, wala yalzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Lalu kata Nabi, Allah cabut perasaan takut musuh terhadap Islam. Ni yang kita belum lagi merdeka sepenuh. Kenapa? Musuh hari ini tak takut pada Islam. Bahkan mereka hina. The Prophet Muhammad is terrorist. Belum ni, Kurt Westergaard, warga negara Denmark, warga negara Switzerland, yang pernah membakar mimbar Salahuddin di Masjid Aqsa umpamanya. Bukan zaman ni, lama dah. Mereka dah tak rasa takut dah dengan Islam. Disebabkan kita yang belum lagi maksimum berjaya memerdekakan diri kita dan mempamerkan, menzahirkan Islam yang sebenar kepada orang-orang yang bukan Islam, dan mereka hari ini cukup cemburu lah, iri hati, dan mereka seboleh-bolehnya nak hilangkan iman daripada dada orang-orang yang beriman kepada Allah. Benarlah apa yang disebut dalam Quran, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddu min ba'di imanikum kufara. Kata Allah, terlalu ingin ahli kitab, musuh Yahudi Nasara, mereka nak cabut iman daripada dada orang-orang yang beriman setelah mana mereka beriman. Usaha berterusan. Sehinggalah saat ini, sehinggalah kita yang Allah sebut lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tak akan ikut kita, tapi tuan-tuan, Yahudi, Nasrani, mereka nakkan supaya akhirnya kitalah yang akan ikut telunjuk mereka. Cara hidup pun cara hidup mereka, sibrah, celupan pun celupan mereka, bukan sibratullah, bukan celupan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita perlunya berhati-hati, dan kita mengharapkan setiap insan, manusia dan umat rakyat yang kita ada di dalam negara kita, orang Melayu, bangsa Melayu yang beragama Islam, fikir-fikirkan apa yang perlu kita lakukan. Kemerdekaan yang sebenar di dalam Islam, jangan kita dibiarkan dijarah oleh puak musuh-musuh yang amat iri hati, cemburu dengan Islam, dan mereka kalau boleh tak mau Islam bertapak dan terus kukuh berada di satu buah negara. InsyaAllah mudah-mudahan
Allah memberi pertolongan kepada kita semua, yang mana kita mahukan pembelaan, mahukan suatu iaitu keadilan Islam dapat ditegakkan insya-Allah sepenuhnya, bukan juzuk, tetapi kita harap-harapnya seluruhnya kafah kita dapat mengikut Islam yang sebenar. Itu di antara mukadimah yang saya dapat kongsi dengan tuan-tuan. Baru nak start ni tuan-tuan. Ni lama sikit mukadimah malam ni, sebab kita nak merdeka ni, jadi cerita merdeka sikit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyambung kuliah pengajian kitab kita Petunjuk Nabawi bagi Hati. Kita masuk pada perkara yang kedua, disebut kejayaan dalam ujian. Bila mana Allah menimpakan ke atas seseorang itu dengan musibah, maka ada 3 perkara poinnya. Yang pertama disebut dah, ada orang yang ditimpa dengan ujian musibah, dia tak sabar. Kita dah baca dah. Dan malam ni kita ambil yang kedua. Ada orang yang Allah timpakan ujian musibah, tapi mereka amat-amat sabar dengan ujian tersebut. Mereka boleh terima. Yang ketiga, mereka redha dan rela. Itu nanti. Mungkin tak habis kita malam ni. Kita ambil sabar. Sadbara. 3 huruf sabar. Sadbara. Mudah disebut tuan-tuan. Tapi bukan kita rasa mudah untuk beramal dengan sifat sabar. Sifat sabar termasuk sifat mahmudah. Mahmud maksud sifat yang terpuji, sifat yang baik, yang amat dituntut. Sehingga dalam Quran pun Allah menyebut wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kamu di atas musibah yang menimpa. Itu disebut dalam Quran. Apapun musibah, maka kita ambil jalan dengan bersabar sebagai satu kejayaan. Baik, kita baca. Apa maksud sabar? Iaitu orang yang menghadapi musibah itu dengan cara yang dibenarkan oleh syarak sahaja, maka ia bersabar dan tidak mengambil jalan-jalan yang tidak diizinkan oleh syarak, sekalipun ia lebih mudah dan lebih cepat dan disukai oleh nafsunya. Bila mana kita sabar, maka nafsu lari, dilemahkan. Macam kita puasa, sabar daripada kita nak bersetubuh siang hari umpamanya, nafsu kalah. Sabar daripada kita nak berbuka. Long, adik, Angah, dah pukul 2 petang dah. Sabar. Sekejap lagi je kita nak berbuka. Pukul 7. Lebih kurang lagi 5 jam, 4 jam. Sabar, nampak? Supaya apa dia? Bila sabar tadi, dapat menundukkan hawa, nafsu. Yang tu nafsu kalah. Dengan berpuasa tadi. Azan.
haula wala Allahumma rabbana sallallahu Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Apa kata dalam kitab ini lagi disebut, iaitu dikatakan tadi orang yang bersabar terhadap musibah yang menimpa, maka bersabar dan tidak mengambil jalan yang tidak diizinkan oleh syarak, dilarang oleh agama, kita bertindak di luar daripada hukum Islam. Musibah menimpa, kemudian dia tak boleh terima, akhirnya dibuat keputusan bunuh diri umpama. Bunuh diri tak kafir, cuma perbuatan bunuh diri itu adalah perbuatan ismun kabir. Di antara dosa-dosa besar ialah mereka membunuh diri. Itu kalau sekiranya mereka ambil jalan mudah, orang Islam diharamkan bunuh diri. Memang kalau di barat, China, Jepun dan sebagainya, perbuatan bunuh diri ini biasa bagi orang kafir. Bagi mereka itu penyelesaian, tapi bagi kita tak. Bunuh diri pun tak selesai juga. Berada dalam kubur, diazab lagi oleh Allah. Bila nak selesai? Sampai bila? Kiamat. So di akhirat lagi. Sebab tubuh badan kita ni, tuan-tuan puan sekalian, kita tak boleh cederakan. Sebab dia adalah kepunyaan Allah. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Contohnya kata Allah, jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Tak boleh. Sebab kita ada jalan dia, ada cara dia. Stres macam mana pun, depression macam mana pun, kemurungan, tekanan, soal hutang yang tak dapat dibayar, alung cari umpama, contohlah, ataupun perkara yang lain. Anak-anak Allah uji dengan penagih dadah, macam-macam hal. Itu ini apa semua. Tapi kita tidak boleh ambil jalan pintas. Akhirnya kita buat sesuatu di luar daripada hukum syarak ataupun daripada keizinan syarak. Sekalipun dikatakan lebih mudah dan lebih cepat dan disukai oleh nafsu, maka begitu. Kita tak ada duit, akhirnya mencuri. Itu jalan pintas. Sedangkan perbuatan mencuri, syariqah, itu adalah ditentang oleh Islam. Tak boleh, ada hukumnya. Maka sesiapa yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, fakir, miskinlah, lantas ia berusaha dan bekerja melalui jalan yang halal tanpa melibatkan diri dengan perkara yang haram. Ini yang dituntut. Bila Allah uji dalam keadaan dia miskin, maka dia tidak berdiam diri dan tidak dia mengambil pepatah Melayu, rezeki dah secupak takkan nak jadi segantang. Ini bukan Islam. Orang Melayu sebut gitu, rezeki dah secupak takkan nak jadi segantang. Tak. Di atas usaha dan doa, Allah boleh memberi kekayaan pada orang yang miskin. Kita ambil dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Allah. Allah berkata,
Wahai manusia, hendaklah kamu beristighfar kepada aku, mohon keampunan kepada aku, kata Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya aku Tuhan yang Maha mengampuni. Kemudian ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 kata Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dengan sebab kamu banyak istighfar, kamu minta ampun pada Allah, lalu kami turunkan daripada langit air hujan yang mencurah-curah dan air hujan yang subur tanaman. Air hujan yang manfaat kepada makhluk yang ada di atas muka bumi. Itu ayat yang ke-11. Dan ayat yang ke-12, dengan sebab kita beristighfar, kata Allah, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nampak? Kata Allah, dengan sebab kamu perbanyakkan istighfar, kamu selalu istighfar, maka kata Allah, kami memberi kekayaan kepada kamu, bi amwalin, dengan harta amwal, wa banin, dan kami kurniakan kepada kamu anak-anak, cucu cicit umpamanya. Rupanya dengan perbanyakkan istighfar, kita Allah beri kekayaan, tuan-tuan. Tu Haji, boleh kita istighfar ni bukan 100 kali, kalau boleh kurang-kurang pun 300 kali. Ambil upgrade sikit. Kalau boleh lagi champion, 1000 kali sehari kita istighfar, minta ampun pada Allah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, kata Allah. Allah tambah lagi, orang yang banyak istighfar, kami jadikan kekayaan kepada mereka dengan tumbuh-tumbuhan yang melata, termasuk ternakan. Kemudian kata Allah, wa yaj'al lakum anhara, dan kami anugerahkan kepada mereka syurga yang di dalamnya mengalir air sungai. Allahu Akbar. Dengan hanya beristighfar, tu yang kita kata pulun sungguh ni. Istighfar, tasbih dalam kereta, tasbih di dalam bilik, tasbih tu tak lekang dalam pekit. Di Mekah, Madinah buat umrah, tasbih ni. Istighfar depan Kaabah, duk pusing tawaf 7 kali ni, tak lupa dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jalan kita nak kaya ni macam-macam, dengan usaha dan juga doa, itu sudah pasti. Jadi tak perlu bimbang, kita kata, bagi orang yang ditimpa suatu keadaan dia fakir dan miskin. Yang penting, pasti kamu jangan lupa kepada Allah. Saat susah kamu ingat Allah, saat kamu senang pun kamu ingat Allah. InsyaAllah Allah akan protect, Allah akan jaga hidup kita ni, tuan-tuan. Bahkan jiwa kita akan rasa sakinah. Apa dia sakinah? Sukinah, sakinah. Kita akan rasa ketenangan. Kita rasa seronok, tenang. Tenang tu bukan dibuat-buat, tetapi ketenangan yang hakiki. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala campakkan, lontarkan dengan curahan perasaan jiwa yang tak pernah kita rasa. Itu di antaranya, ya, bila mana kita berpegang teguh, berpaut dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ada komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena, tuan-tuan. Kena. Sebab kita takut, bila mana tadi kita tak sabar, kita buat benda-benda yang tak elok. Nabi kata, kadal faqru an yakunal kufra, kefakiran boleh membawa kepada kufur. Yang ni kita takut. Bila kita kufur, maksud kita tidak bersyukur kepada Allah, kita tak boleh terima qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang baik, qadar khairihi wa syarrihi, sama ada khairihi, takdir yang baik, ataupun yang keduanya yang dikatakan takdir buruk. Yang baik yang kita selalu boleh terima, tapi yang buruk ni yang orang tolak, orang tak boleh terima. Baik, kemudian lagi disebut, begitu juga dengan suatu bangsa, maka siapa yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, lantas ia berusaha dan kerja melalui jalan yang halal, tanpa melibatkan diri dengan perkara yang haram. Begitu juga dengan suatu bangsa yang diuji oleh Allah dengan musuh menguasai tanah airnya, lalu ia menyusun barisan, mengadakan persiapan sekadar mampunya, sama ada daripada segi spiritual maupun material. Kemudian ia berjuang menentang musuh di bawah bendera Islam dan berjaya mengembalikan tanah airnya dengan jihad, dengan tidak mengembalikan sebahagiannya dan membiarkan sebahagian yang lain berada di bawah kuasa musuh dengan kehinaan. Kita sedia maklum, kemerdekaan tanah air kita juga kebanyakannya
manusia insan yang bergerak ulama, termasuk Syekh Abdullah Fahim yang menjadi tulang belakang usaha kemerdekaan bersama Tunku Abdul Rahman. Jangan kita lupa peranan penting yang ada pada Syekh Abdullah Fahim, seorang ulama yang mengaji lama, tinggal lama di Mekah. Pengalaman dia memerdekakan dunia Arab daripada penjajahan Perancis dan yang sebagainya. Digunakan pengalaman itu dan dibalik ke tanah Melayu sekitar tahun 1940. Menyusun strategi bagaimana nak menuntut kemerdekaan daripada British. Apa yang dilakukan? Dia roadshow seluruh tanah Melayu nak menyatukan orang-orang Melayu. Ini yang dibuat oleh Syekh Abdullah Fahim bersama dengan Tunku Abdul Rahman. Akhirnya berjaya, tuan-tuan. Peranan ulama ni, Tok Kenalinya, yang kita kata Tok Janggutnya, Mak Kilau dan sebagainya, Tok Bahaman dan sebagainya, Abdul Rahman Limbung. So orang-orang ni orang yang mendekatkan diri pada Allah. Dengan usaha juga yang mereka lakukan, negara kita akhirnya berjaya merdeka. Sehingga tarikh, hari, masa, tahun diminta oleh Tunku Abdul Rahman pandangan Syekh Abdullah Fahim. Sebab Syekh Abdullah Fahim ni pakar ahli falak, minta pandangan ahli falak, tarikh tertentu untuk kita menuntut kemerdekaan. Jadi kata penama Syekh Abdullah Fahim pergi jumpa Pesuruhjaya British di London dan minta kemerdekaan. Jangan pergi naik flight, tapi ikut guna kapal laut. Biar lama perjalanan nak pergi ke London, England. Supaya apa dia? Supaya dapat lagi berbincang, dapat lagi bermusyarat. Sebab nak menyerahkan negara ni bukan mudah. Perlu banyak perbincangan, discussion, kemudian meeting, musyarat, supaya dapat serah betul-betul tanah Melayu tadi kepada orang Melayu. Ini tuan-tuan, peranan Syekh Abdullah Fahim. Itu antara yang disebutkan tadi. So akhirnya kejayaan memerdekakan negara daripada musuh penjajah ratusan tahun oleh Inggeris ataupun disebut juga British. Ini jihad yang ada pada ulama-ulama sehingga kita dapat sampai hari ini nikmat kemerdekaan. Jadi sabar di sini ialah sabar mengadakan persiapan, sabar berjihad, sabar menentang musuh dalam medan perang, bukanlah sabar yang negatif yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang menatijahkan kejayaan. Itu antara sikit sebanyak yang kita boleh kongsi. Maksud bersabar dengan ujian, dengan musibah, dugaan dan cabaran yang di hadapan kita. InsyaAllah kita akan masuk nanti. Kesabaran itu bermacam-macam. Apa pula pembahagian sabar? Ada sabar perkara yang mentaati Allah, ada sabar perkara yang kita jauhi maksiat, dan yang lain. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah dan depan. Wallahu a'lam. Dia ada saya bawa tabung sekolah tahfiz yang saya sedang usahakan ni, tuan-tuan. Bolehlah yang nak sebahagiannya sumbangan zakat, infak, wakaf. Kita tengok baru ni bila mana musibah pesawat ringan terhempas di Almina, Shah Alam. 10 orang, 8 orang yang berada dalam pesawat. Diberitakan yang duduk di depan tu dia Ustaz Idris. Dia penguatkuasa agama di Pejabat Agama Raub, dan diminta cuti unpaid leave tanpa gaji setahun untuk khidmat dengan esko agama Pahang tadi. Rupanya dia menghafal Quran 10 juzuk. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku, tuan-tuan puan sekalian? Mayatnya tidak terbakar, bahkan rambut pun tidak terbakar. Yang terbakar hanya dia punya pakaian sahaja. Itu kelebihan orang yang menghafal Quran. Ya, Allah protect dan Allah pelihara. Dan kerana itu bila kita bantu sekolah-sekolah tahfiz, mak tahfiz, insya-Allah mudah-mudahan pahala yang Allah nak curahkan kepada kita, nak ganjarkan kepada kita ni, insya-Allah pahala yang banyak. Jadi ada tabung tu di belakang, bolehlah siapa yang nak menyumbang kepada sekolah tahfiz saya. Itu yang saya nak maklumkan. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabban bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim.
Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.